Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we continue our chapter metal for part number 5. Okay, untuk part number 5, we will discuss others metal extracting. Okay, so for today topic about iron extracting. Okay, so kalau sebelum ni kita dah cover untuk zinc ore, okay, daripada bahan mentah zinc untuk dapatkan pure zinc. Untuk kali ini kita akan extractkan iron ore. Okay, so iron ore untuk iron ore dikenali juga sebagai hematite. Okay, hematite, iron ore. Okay, apa dia hematite ni? Hematite adalah iron 3 oxide. Macam mana kita nak extractkan iron ni daripada dia punya ore dia? Kita nak dapat iron saja, kita tak nak oxide tersebut, kita nak buang. So kita gunakan kaedah we extract iron by reduction of iron 3 oxide with carbon. Okay, berdasarkan reactivity series. Sebab apa? Sebab carbon berada di atas iron. So kita boleh extractkan dia. Okay, ini ini adalah gambar untuk blast furnace yang digunakan untuk extractkan iron ni. Okay, so kita go through chemical reaction, apa yang berlaku dalam blast furnace. Okay, first, at the bottom of the furnace, the coke burns in the hot air. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, di bahagian tengah. Okay, di bahagian ini, okay, iron ore, coke and limestone dimasukkan. So, apa yang terjadi? Dia mentionkan dekat sini, okay, step pertama, at the bottom of the furnace, the coke burns in hot air to form carbon dioxide. Coke ni carbon lah. Okay, dia akan terbakar, dia akan menghasilkan carbon dioxide. Kemudian, masih ada dalam ni ada carbon, kan, dalam ni ada carbon. Okay, carbon dioxide tadi, dia akan react lagi dengan carbon dioxide akan react lagi dengan carbon menghasilkan carbon monoxide. Okay, apa kegunaan carbon monoxide ni? Okay, yang dimasukkan tadi iron ore kan, iaitu iron 3 oxide. Carbon monoxide ni akan react dengan iron 3 oxide. Okay, akan react dan menghasilkan dapatlah pure iron. Dan juga side product dia adalah carbon dioxide. Carbon dioxide ni apa yang akan buat? Ini adalah closed system. Okay, carbon dioxide ni akan react dengan carbon seperti step yang kedua ni. Carbon dioxide akan dapat carbon monoxide. So carbon monoxide akan pergi balik stage yang ketiga ini, akan dapat iron. Okay, ada juga, okay, ada reaction may take place in the blast furnace. Okay, ada juga yang dia directly converted. Okay, yang carbon tadi, iaitu coke, kan, ada juga yang directly converted iron 3 oxide ni kepada iron. Ada juga. So carbon monoxide dia pergi mana? Carbon monoxide dia gunakan untuk stage yang ini juga. So dalam ni tak ada pun yang side product yang akan dibazirkan. Semua yang akan digunakan. Okay. Kemudian kita tengok. Okay, kenapa kita masukkan limestone? So kalau kamu perhatikan di sini ada limestone yang dimasukkan. Okay. Untuk iron 3 oxide iaitu hematite contain silicon 4 oxide as a major impurity. Dia masih selain daripada oksigen, dia ada silicon 4 oxide. Okay, so kita nak removekan silicon 4 oxide ni macam mana? Okay, kita kat sini limestone iaitu calcium carbonate, dia akan decompose bila dibakar. Okay, akan menghasilkan calcium oxide dan juga carbon dioxide. Carbon dioxide ni macam kita discuss sebelum ni, carbon dioxide digunakan dekat stage yang kedua ni. Okay, tak ada yang dibazirkan. Okay, so dekat sini the calcium oxide yang ini sekejap. Okay, calcium oxide ini akan react dengan silicon 4 oxide yang impurities ini, akan react dengan silicon 4 oxide akan menghasilkan calcium silicate ataupun dikenali sebagai slag. Ini ada slag. Okay,
So slag ni dia akan terapung di atas molten iron. Yang kita dapat iron tadi kan, dia akan terapung di sini. So akan jadi 2 layer, atas slag, bawah iron. Okey, so dia jadi 2 layer. Kita removekan slag ni dan kita dapatkan iron. Okey. Iron dapat, slag dapat. Slag pun ada kegunaan dia, antaranya adalah building material ataupun road building. Okey. Ada banyak kegunaan dia. Okay, ini key point dia. The raw materials in the extraction of iron in blast furnace ada 3, iaitu iron ore, iaitu hematite, coke, carbon, limestone. Okay. In the blast furnace, carbon monoxide reduce iron trioxide to iron. Carbon monoxide. The thermal decomposition of limestone produce calcium oxide, which react with silicon oxide impurities in the iron ore to form slag. Okay, slag ni apa? Yang ini tadilah, calcium silicate. Okay, kemudian kita dah dapat iron. Kita dapat iron, masih lagi tak boleh digunakan. Kita dah dapat dah iron. Kita nak convertkan iron into steel. Steel ni apa? Okay, steel ni adalah alloy. Steel is an alloy. Mentionkan dekat sini. Okay. The iron produced in the blast furnace is only 95% pure. Masih belum lagi 100% pure. Dia masih ada lagi sulfur, silicon and phosphorus. Macam mana kita nak removekan impurities ni. Okay, impurities ni lah yang menyebabkan iron ni brittle. Okay, kalau kita nak removekan semua sulfur, silicon dan phosphorus, boleh, tapi iron ni akan jadi terlalu lembut. Tak boleh pula kita nak buat something. So apa? Dia convertkan into alloy. Okay. We make steel using a basic oxygen converter. Okay, kalau kamu tengok ni gambar rajah ni, ni macam kalau kamu tengok cerita Discovery Channel, kan, yang macam dia tuang, ini adalah okay, dalam basic oxygen converter. Macam mana? Tengok sekejap. Okay, kita bincangkan. Okay, macam mana dia buatkan steel. Okay, steel ni adalah alloy. Iron alloy. Okay. The converter is tipped to one side and molten iron and scrap iron are poured in. Masukkan dah dalam ni. Okay. Dia corongkan sedikit, kemudian dia masukkan iron and then dia pusing balik. Sebab tu dia. Okay, sebab tu gambar ini nampak dia pusing-pusing. Okay. Dia naikkan balik, dia tegakkan balik. Okay. Kemudian a water cooled tube called oxygen lens is lowered into the converter. Okay, ini. Dia akan rendahkan. Apa yang dibuat selepas rendahkan? Oxygen and powdered calcium oxide are blown into the surface of molten iron through the lens. Oksigen dengan powdered calcium oxide. Apa yang terjadi selepas itu? Okay. Oksigen, kita dah tahu. Impurities yang ada adalah dalam iron tadi adalah carbon, sulfur, silicon and phosphorus. Ada 4. Bila dia channelkan oksigen gas masuk, silikon ni akan berubah jadi silicon 4 oxide. Phosphorus akan bertukar jadi phosphorus 5 oxide. Okay. And then the carbon dioxide, carbon akan bertukar jadi carbon dioxide. Kemudian sulfur akan bertukar jadi sulfur dioxide. Yang ini dalam bentuk gas. So dia akan escape. Dia akan buanglah. Yang silicon 4 oxide dengan phosphorus 5 oxide, dia adalah solid. So bila solid, so this react with powder calcium oxide, kan kita channelkan menggunakan channel ini. Okay, kita channelkan oksigen kan, oksigen dan juga powdered calcium oxide. So dia akan bertukar jadi slag. Okay, slag calcium silicate. So
dia akan dia akan form 2 layer lah. Dia berada di atas. Okey. Itu cara kita nak dapatkan lebih pure iron. Okay, more pure iron. Okay. So, dalam proses tersebut, secara tak langsung, after required amount of carbon has been removed, okay, contoh kita buang agak banyak carbon, ada metal such as chromium, waktu stage inilah dia nak tambah chromium ke, dia nak tambah manganese ke, untuk pastikan nak dapatkan steel yang dikehendaki. With specific properties. Ada yang tambah chromium, ada yang tambah nickel, ada yang tambah manganese, terpulang kepada industri tersebut. Yang kita akan bincangkan untuk next video nanti, okay, uses of metal, kegunaan-kegunaan dia. Okay, dekat sini study tip, do not confuse steel making with the blast furnace. Okay, steel making, dia akan remove impurities. Kita akan remove impurity from impure iron. Yang kita dapat daripada blast furnace. Yang awal-awal tadi kita bincangkan blast furnace. Blast furnace adalah kita proseskan iron ore tersebut, iaitu hematite. Jangan confuse steel making dengan steel making dia tak buat dalam blast furnace. Blast furnace hanya untuk proses iron ore. Iron trioxide convert kepada iron. Okay? Kita tengok key point dekat sini sebelum kita tangguhkan discussion kita. The iron from the blast furnace contain 5% impurities. Most of it is carbon. Okay, impurities are removed from iron using basic oxygen converter. Yang boleh condong-condong itu kan. Pure iron is too weak and soft for it very useful. Okay. Kemudian the percentage of carbon is still controlled by the amount of oxygen blown into the steel. Okay. Macam mana memainkan peranan percentage of carbon ni? Nanti kita akan discuss more detail dalam uses of metal. The addition of other metal to iron result in formation of steel alloy. Steel alloy. Macam-macam steel alloy yang kita akan bincangkan nanti. Itu saja untuk kali ini, extracting of iron. InsyaAllah kita akan berjumpa last subtopik, mungkin last subtopik terakhir untuk chapter ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.